Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan kajian kes isu semasa yang bertajuk kadar pengangguran yang kian meningkat akibat COVID-19. Izinkan saya memperkenalkan ahli kumpulan kami, iaitu saya, Ahmad Syed Farhan bin Ahmad Nazri, nombor matriks 2019444502. Okey, dan saya pula nama Muhammad Kin bin Muhammad Zaki. Nombor matrik saya lah 2020955371. Nama saya Muhammad Syarul Hakim bin Abdul Rashid. Nombor matrik 2018682002. Nama saya Taufik Arif bin Muhammad, nombor matrik 2020950591. Nama saya Muhammad Nur Haikal bin Hatta, nombor matriks 2020990535. Nama saya Fawaz bin Abdul Razak, nombor matrik saya 2020382659. Seterusnya saya mulakan dengan pengenalan, iaitu latar belakang kajian. Kajian ini adalah untuk mengkaji kadar pengangguran yang kelihatan kian meningkat akibat penanganan pandemik COVID-19 di Malaysia. Wabak pandemik COVID-19 tampak memberi kesan yang besar terhadap ekonomi dan sektor pekerjaan di Malaysia. Justru membuatkan ramai pekerja terpaksa dihentikan kerja. Ramai graduan juga susah untuk mencari pekerjaan. Ini membuatkan ramai yang terpaksa mengubah status kepada penganggur disebabkan COVID-19. Kajian ini dilakukan untuk mengenal pasti tahap kesedaran berbagai lapisan masyarakat akan masalah pengangguran yang berlaku di Malaysia. Berbagai cabaran dan halangan yang muncul dan perlu dihadapi oleh penduduk dunia, terutama pekerja-pekerja yang terpaksa dihentikan pekerjaan disebabkan pandemik COVID-19 yang berlaku di seluruh dunia pada ketika ini. Seterusnya, penyataan masalah. Pandemik COVID-19 tampak telah memberikan kesan buruk di negara Malaysia, terutama dari sektor ekonomi. Kebanyakan syarikat dan perniagaan terpaksa berhenti beroperasi serta mengurangkan jumlah pekerja mereka bagi memastikan ekonomi mereka tidak terjejas lebih teruk. Yang pertama, mereka terpaksa menganggur sepanjang tempoh kuarantin. Dan yang kedua, graduan baru juga menghadapi kesukaran dalam mencari pekerjaan. Hal yang demikian menyebabkan kadar pengangguran di Malaysia meningkat secara mendadak berbanding tahun-tahun sebelumnya. Seterusnya, tinjauan literatur, definisi konsep. Pekerjaan merupakan medium utama untuk memperolehi ganjaran kepada manusia bagi meneruskan kehidupan. Dalam bentuk hubungan tindak balas, tenaga kerja pula menjadi nadi yang menggerakkan sumber dan mengoperasikan sistem dalam sesebuah organisasi. Sumber manusia dilihat sebagai aset terpenting dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan, produktiviti dan mutu kerja. Definisi pengangguran. Satu keadaan di mana individu yang tergolong dalam kumpulan tenaga kerja dan ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum memperolehinya. Metodologi kajian. Pengenalan. Maksud metodologi kajian ialah satu penyelidikan atau kajian adalah sebagai satu kegiatan pengumpulan, pengolahan dan analisis data yang dilakukan secara sistematik dan cekap untuk memecahkan satu persoalan. Dengan itu, tujuan menjalankan kajian ialah untuk memperoleh jawapan melalui penggunaan suatu langkah ilmiah yang sistematik dan saintifik. Seterusnya, instrumen kajian. Peringkat pertama, kajian awal. Peringkat pertama ini merupakan peringkat pemahaman awal yang meliputi pemilihan topik kajian melalui artikel dan rujukan. Peringkat kedua, kajian literatur. Pada peringkat kedua, kajian literatur ini dilakukan untuk memperolehi maklumat-maklumat yang berkaitan dalam mengemukakan masalah dan objektif bagi kajian yang akan dijalankan. Peringkat ketiga, pengumpulan data. Oleh hal yang demikian, peringkat pengumpulan data dilakukan dengan melalui pembacaan buku-buku ilmiah, majalah, buletin, laporan dan temu bual dengan pegawai-pegawai yang berkaitan dengan pengurusan harta. Seterusnya, perbincangan atau analisa kajian. Pengenalan.
Kadar pengangguran kian meningkat kerana pandemik COVID-19 di Malaysia. Kami membuat borang Google untuk mengkaji pendapat orang ramai tentang pengangguran yang berlaku. Analisa perbandingan jantina responden. Daripada sampel kajian mendapati bahawa sebanyak 68% iaitu seramai 70 orang daripada jumlah responden adalah lelaki dan selebihnya adalah perempuan iaitu 32%. Seterusnya umur. Daripada 103 responden, hanya 13 orang iaitu 12.6% adalah umur 26 hingga 30 tahun dan 4 responden iaitu 3.9% adalah umur 31 hingga 40 tahun. Umur 16 hingga 25 tahun pula ialah 86 responden iaitu 83.5% daripada 103 responden. Seterusnya pekerjaan dan jawatan. Yang bekerja dan menganggur hanya merangkumi 33 orang iaitu 32.1% dan 70 orang atau 68% adalah pelajar. Seterusnya seterusnya bangsa. Kebanyakan yang telah isikan borang Google ini adalah dari bangsa Melayu sebanyak 96.1% iaitu 99 orang dan hanya 3 dari bangsa Cina dan 1 dari bangsa India. Tahap pendidikan. 2 responden iaitu 1.9% adalah PMR atau Peti 3. 23 responden iaitu 22.3% adalah SPM. 61 responden iaitu 52.9% adalah diploma dan lain-lain hanya merangkumi 17 responden iaitu 16.5%. Seterusnya status. Kebanyakan adalah bujang sebanyak 90.3% iaitu 93 orang dan yang sudah berkahwin hanya sedikit 9.7% iaitu 10 orang. Seterusnya kawasan perumahan. Yang tinggal di bandar merangkumi 69 orang iaitu 67%. Yang tinggal di luar bandar pula merangkumi 34 orang iaitu 33%. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, yang seterusnya ialah pendapatan sebulan. Kebanyakannya berpendapatan daripada RM0 hingga RM1,000 iaitu 65 orang iaitu yang 63.1% dan yang berpendapatan lain tinggi adalah 38 orang bersamaan 36.9%. Okey, yang ini adalah carta iaitu adakah kekurangan tenaga pengajar terhadap fresh graduate untuk bekerja pada permulaan. Selama 103 orang responden yang memberi respon iaitu 55 orang bersama 53.4% hanya berfikiran neutral terhadap soalan ini. Mungkin kerana ini bukan masalah yang besar. 35 orang iaitu 34% pula bersetuju dan 11 orang 12.6% tidak dan sangat tidak setuju. Hal ini kerana tenaga pengajar mungkin kurang sedikit tetapi tidak sampai menjadi isu yang besar. Okey, yang ni bolehlah soalan yang diberi. Adakah COVID-19 penyebab kadar kenaikan pengangguran? 50 orang sangat setuju bahawa COVID-19 ialah penyebab kadar kenaikan pengangguran dan hanya segelintir sahaja yang tidak setuju. Kita tahu dari carta bar ini pengangguran ini masalah yang nyata dan COVID-19 berperanan besar dalam hal ini. 10.7% tidak setuju dan ini mungkin kerana masih banyak kerja di luar sana yang boleh dilakukan di pandemik ini. Hanya banyak orang yang tidak tahu.
Okey, yang seterusnya, adakah pengangguran penyebab penurunan taraf hidup? 10 orang tidak setuju dan 4 orang bahawa pengangguran ini dan 4 orang tidak setuju bahawa pengangguran ini menurunkan taraf hidup. Ini mungkin kerana mereka bukan di situasi yang memerlukan kerja. Yang sangat setuju pula paling tinggi iaitu 33 orang dan yang setuju adalah 25 orang. Ini mungkin kerana mereka pula mendapatkan kesan daripada pengangguran dan taraf hidup mereka telah turun disebabkan pengangguran. Seterusnya, ekonomi negara menghadapi penurunan akibat pengurangan keluaran negara antara kesan pengangguran di Malaysia. Ekonomi negara menghadapi penurunan akibat pengurangan keluaran negara antara kesan pengangguran di Malaysia. Terdapat banyak kenyataan dan berita mengenai perkara ini dan melalui carta bar ini, ramai orang juga setuju dengan kenyataan ini. 10 orang pula tidak setuju. 35 orang hanya neutral dan yang lain semua setuju. Ini menunjukkan bahawa masalah ini betul dan pengangguran juga akan memberikan kesan kepada ekonomi negara. Peningkatan kadar jenayah di Malaysia juga antara kesan daripada pengangguran yang kian meningkat. 44 orang berfikiran neutral terhadap isu kadar jenayah meningkat kesan daripada pengangguran. 45 orang pula bersetuju dengan kenyataan ini dan peningkatan kadar jenayah boleh disebabkan tiada keperluan kerana menganggur. 14 orang pula tidak setuju. Hasilnya daripada analisa ini menunjukkan bahawa pengangguran meningkatkan jenayah dan ramai orang setuju dengan kenyataan ini. So, kesimpulan dan cadangan. Kesimpulan, berikutan kajian yang telah dikaji dapat kita simpulkan bahawa pandemik wabak COVID-19 ini menjadi pencetus besar dan punca masyarakat bergelut di dalam gelombang pengangguran. Dengan ini, sudah semestinya taraf hidup akan merosot dan ini akan memberi kesan yang buruk kepada masyarakat dan meneruskan rutin hidup. Selain itu, gejala ini juga bukan sahaja memberi impak kepada golongan yang bekerja, malah juga kepada golongan graduasi. Hal ini akan menyebabkan mereka rasa sia-sia sahaja selepas menghabiskan pembelajaran tinggi, malah sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan. Oleh hal demikian, perkara ini harus dititikberatkan dan mengambil tindakan yang drastik agar gejala pengangguran ini dapat diturunkan. Cadangan. Melalui perbincangan ini dapat kita sertakan beberapa cadangan yang berguna bagi mengurangkan atau mengelakkan kadar pengangguran yang berlaku pada pasca pandemik COVID-19 ini meningkat. Dengan itu, cadangan pertama adalah pihak atasan pengurusan kewangan dikehendaki memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi serta langkah Bank Negara Malaysia melonggarkan dasar monetari. Dengan cara ini, kita dapat menguruskan ekonomi negara supaya proses pemulihan lebih lancar. Di samping itu, ianya juga dapat mengembalikan kegiatan ekonomi seperti biasa. Seterusnya, kerajaan juga boleh melaksanakan pelan jana ekonomi negara. Pelaksanaan ini juga kita dapat membantu rakyat dengan bantuan kewangan, lebih-lebih lagi kepada golongan belia. Hal ini kerana golongan belia juga sangat memerlukan kewangan yang stabil bagi meneruskan aktiviti pembelajaran mereka dengan baik. So, ini adalah sumber rujukan yang kami dapat daripada sumber internet. Ini pula adalah bukti-bukti ataupun butiran-butiran daripada sumber borang Google Form kami tentang pengangguran akibat COVID-19. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.